Para pendengar yang saya muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar yang saya muliakan, pada minggu yang lepas kita sudah mulakan perbincangan kita dengan kewajipan yang pertama. Kewajipan yang pertama seorang Muslim. Jadi kewajipan itu adalah kewajipan menuntut ilmu. Macam mana aku boleh dapat kewajipan menuntut ilmu itu? Kita lihat dalam Al-Quran banyak gesaan-gesaan supaya menuntut ilmu. Dalam hadis juga banyak perintah-perintah, suruhan-suruhan menuntut ilmu. Tapi kalau kita kaitkan dengan iman, sebenarnya kewajipan yang pertama itu beriman. Tetapi iman itu tidak mungkin boleh terhasil tanpa ilmu. Iman itu tidak mungkin boleh terhasil tanpa ilmu. Maka ilmu itu jadi wajib lah. Tak mungkin boleh ada iman tanpa ilmu. Tidak mungkin boleh ada keamanan dalam diri, ketenteraman dalam diri terhadap pegangan-pegangan kita dalam hidup tanpa kita memiliki ilmu. Kalau tidak, tak akan ada ketenteraman. Iman itu sih maknanya aman. Aman daripada apa? Aman daripada was-was. Aman daripada ragu-ragu, syak. Jadi was-was, ragu-ragu, syak ini musuh kepada ilmu. Hanya dengan ilmu saja maka akan hilang syak, was-was, ragu-ragu. Dengan sebab itu ilmu itu jadi wajib lah. Secara mudahnya begitu. Jadi kita sebut pada minggu yang lepas bahawa orang yang beriman dengan Allah, tetapi kononnya beriman dengan Allah, tetapi dia jahil, tetapi dia syak, tetapi dia ada zan, tetapi dia ada waham. Macam mana? Jadi dia tidak dinamakan mukmin. Dia sebenarnya tidak mukmin, tidak beriman. Kerana iman itu tidak mungkin boleh ada tanpa ilmu. Itu yang kita sebut. Yang kedua tentang orang yang bertaklid. Orang yang berpegang kepada suatu pegangan, suatu akidah, suatu kepercayaan, tetapi dia tidak jazam. Macam mana? Dia tidak jazam, dia berpegang tapi dia tidak pasti, tak yakin. Itu pun tidak dikira beriman. Cuma boleh dimaafkan, boleh diterima orang yang bertaklid. Bertaklid ni maknanya tak ada ilmu juga. Dia ikut-ikut tanpa ada dalil maknanya. Dia ikut-ikut tanpa ada dalil dia sendiri. Kalau tanya kenapa begini, dia tak boleh nak jawab. Apa maksud ini, dia tak boleh nak jawab. Apa bukti Allah Ta'ala itu wujud, dia tak tahu. Kerana dia hanya bertaklid saja. Cuma taklid ni ada dua macam. Kita sebut minggu lepas. Satu taklid yang jazam. Taklid tetapi tetap, teguh, tidak ada bolak-balik. Tidak ada was-was, tidak ada syak, tidak ada zan. Dia yakin sungguh. Tapi bila ditanya hujah-hujahnya, dia tak tahu. Itu taklid yang jazam. Taklid yang jazam, kata alim ulama, sah imannya. Taklid yang was-was, ragu-ragu, yang tu tidak sah imannya. Yang jazam, yang pasti, yang tetap, yang tidak berganjak, itu sah imannya kalau berbetulan dengan sebenar lah. Kalau berbetulan dengan yang sebenar. Dia dikira mukmin, cuma dosa lah. Kerana dia meninggalkan kewajipan menuntut ilmu. Sedangkan dia mampu. Dia mampu, dia ada masa, dia ada kebolehan. Tapi saja-saja dia tak nak belajar.
Ini pasal apa? Kerana dia mendedahkan dirinya kepada bahaya lah. Saya. Jadi pakai ikut-ikutan ni, kalau kebetulan yang kita ikut tu betul Alhamdulillah. Macam mana pula kalau sekiranya yang kita ikut itu menyeleweng? Salah. Macam mana kita nak tahu dia menyeleweng ataupun salah? Pasal kita pakai percaya je. Yalah, ikut maksudnya kita ikut ibu bapa kita, kita ikut kaum keluarga kita, kawan-kawan kita. Pada zaman sekarang ni, perbuatan yang sedemikian amatlah tinggi risikonya, berbahaya. Jadi ikut-ikut saja berbahaya kerana banyak pengaruh-pengaruh yang datang daripada berbagai-bagai sumber, daripada internet, daripada bahan bacaan, daripada TV dan berbagai-bagai, yang kita tak tahu macam mana nak tapis. Yang tahu ni orang yang ada ilmu saja yang boleh cakap betul ataupun tak betul, yang mana patut ikut, yang mana tak patut ikut. Jadi kalau orang yang bertaklid, dia pakai ikut-ikut saja, dia mendedahkan dirinya pada bahaya. Dengan sebab itu, kewajipan menuntut ilmu itu tidak terangkat, tetap ada, maka dia dikira berdosa lah, kerana dia mengabaikan. Maka dengan sebab itu, sayugialah kita mengambil berat dalam masalah menuntut ilmu ini. Suatu kewajipan yang tidak boleh dipandang ringan. Terutama sekali ilmu akidah. Terutama sekali ilmu akidah. Seterusnya, iman, Islam, iman dan amal. Apa kaitannya antara Islam, iman dan amal? Islam adalah suatu agama, yakni din Allah, yang lengkap, yang diwajibkan, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita semua tahu. Dalam Islam itu semua lengkap. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak, dan semuanya asasnya adalah wahyu yang ditanzilkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Islam itu terkandung kedua-dua aspek, teori, praktis, iman, amal. Kedua-duanya mesti ada. Tak boleh kita kata aku nak beriman saja, aku tak nak beramal. Ataupun aku nak beramal saja, aku tak nak beriman. Tidak boleh. Dalam Islam itu sudah terkandung kedua-duanya. Dalam iman itu terkandung Islam, dalam amal itu terkandung Islam. Kerana kedua-duanya itu adalah merupakan penyerahan. Penyerahan dalaman, yang ini dinamakan iman. Yang kedua, amal itu penyerahan luaran. Kalau kita nak huraikan dengan cara yang mudah, iman itu pun penyerahan. Iman itu sendiri pun Islam. Tak boleh dipisahkan. Tapi penyerahan dalaman, dari segi akidah, dari segi pegangan kita. Kemudian amal itu penyerahan luaran, dari segi anggota kita. Tindakan. Maka seluruh perbuatan kita, daripada buka mata sampai pejam mata, hendaklah mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara mudahnya begitu. Iman itu sebagai tunjang atau tapak yang kuat yang boleh ditegakkan segala syariat Islam di atasnya. Iman itu kita ibaratkan sebagai tapak, kita ibaratkan sebagai tunjang ataupun akar. Di atas tapak ataupun tunjang itulah berdiri syariat Islam. Manakala amal pula ialah kerja-kerja yang hasil daripada iman itu. Amal itu hasil ataupun buahnya daripada iman itu. Tegasnya, iman dan amal itu tidak boleh dipisahkan kepada seorang, dan tidaklah sempurna bila ada salah satu sahaja. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menghubung kaitkan iman dengan amal. Firman Allah ayat 25 surah Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Maksudnya, dan berilah kegembiraan
wahai Muhammad, berikanlah berita gembira, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa bagi mereka beberapa syurga yang berlari anak-anak sungai di bawahnya. Jadi dah sebut sekali lah. Kita akan jumpa banyak ayat yang seumpama ini. Allazina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Jadi dalam ayat ini Allah suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri berita gembira, janji kepada mereka. Khabarkan kepada mereka siapa mereka itu. Orang yang ada iman dan orang yang ada amal soleh. Dia sekaligus. Tak boleh kata beriman saja sudah cukup. Ini pegangan golongan Murji'ah. Iman saja dah cukup. Amal tak payah. Jadi silaplah di situ. Cukup dengan iman saja. Kerana iman itu ada petandanya. Ada petandanya. Macam mana dia boleh kata dia beriman tapi dia enggan buat amal soleh? Sebab itu disebut dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, lebih kurang maksudnya, tidaklah berzina seorang yang berzina itu la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu berzina pada masa dia berzina itu kalau sekiranya beriman. Maknanya kalau ada iman pada masa itu dia tak akan berzina. Maknanya kalau dia berzina juga maknanya dia tidak beriman lah. Seolahnya begitu. Tapi ini disalah faham pula oleh golongan Khawarij sebagai menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa besar itu murtad, kafir. Kita jangan salah faham di situ. Yang ni kita akan bincangkan nanti bila kita bicara secara lebih lanjut lagi. Tapi maksud di sini tidak sempurna lah iman dia itu. Dia tidak jadi kafir. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Selagi mana dia beriman, dia buat dosa besar mana sekalipun, dia masih lagi dikira beriman. Asalkan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak sempurna lah iman dia itu. Tak sempurna lah iman itu. Dan iman yang begitu tidak termasuk dalam golongan orang yang dijanjikan dengan berita gembira yang disebutkan dalam ayat ini. Itu satu contoh ayat tentang berita gembira, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Firman-Nya lagi ayat 97 surah An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan, tak kira lelaki ke perempuan, Islam tidak membezakan lelaki ke perempuan, asalkan dia taat, rajin mengerjakan ketaatan, rajin mengerjakan amal soleh, sedangkan dia tetap beriman. Syarat di situ. Buat amal soleh, buat amal baik, tapi dia tak ada iman, hatinya ada ragu-ragu, tidak pasti tentang Allah, tidak pasti tentang Rasul, maka tak boleh macam tu. Maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maksud kehidupan yang baik itu dengan menikmati kebahagiaan di dunia ini, hayatan thayyibah. Di dunia ini pun dia tidak akan dapat kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi hidup di dunia ni pun baik, hidup akhirat lebih lagi baik. Jangan pula kita nak harap kehidupan dunia ni lebih baik daripada akhirat.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bahawa sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, yakni dunia. Pasal dunia ini bukan tempat balasan. Dunia ini bukan tempat balasan. Ada kemungkinan kita buat baik sekalipun dalam kehidupan dunia ni, hidup kita tidak senang. Maksudnya tidak senang dari segi materialnya, kebendaannya. Jangan pula kita ingat orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka dia hidup dia kaya raya, senang lenang. Bukan begitu. Tetapi kesenangan itu, kebahagiaan itu bukan terletak kepada benda, bukan terletak kepada banyaknya harta benda yang dia miliki, banyaknya anak pinak yang dia miliki, kaum kerabat, harta pangkat, kedudukan. Kita bukan melihat begitu. Mungkin kesenangan itu terletak dalam hati, jiwa, perasaan. Walaupun duitnya tidak banyak, tetapi hidupnya puas. Walaupun ujian banyak. Ujian banyak, tapi kerana dia ada iman dan amal soleh. Dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia buat itu tidak sia-sia. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia hidup dengan puas. Dia puas. Walaupun dari segi keduniaannya dia dapat sikit aja, tapi dia puas. Dan yang sedikit yang dia dapat itu memberi manfaat yang banyak. Manfaatnya tak mesti banyak. Kita ada baru kita beli banyak manfaat. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, kedudukannya besar, tinggi, tapi sedikit pun harta bendanya itu tidak memberi manfaat kepada dia di akhirat. Kerana sia-sia. Ada harta kedekut, kedekut nak keluar, lala harta tu habis begitu aja. Tak berkat mungkin. Tidak ada keberkatan. Maka itu sebenarnya bukan balasan yang baik. Itu adalah merupakan suatu bencana kepada dia di akhirat. Kita jangan salah faham di situ. Jangan kita ingat bila orang itu miskin, maka dia susah sebenarnya. Miskin bukan bermakna susah. Kaya bukan bermakna senang. Dengan syarat kita fahamlah. Miskin bukan bermakna tidak bahagia. Kaya bukan bermakna bahagia. Jadi jangan kita salah faham di situ. Salah faham pula maksud ayat di sini. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik itu. Jadi kerana apa dunia yang saya sebutkan tadi? Kerana dunia itu bukan tempat balasan. Balasan yang sebenar di akhirat. Dunia ni tempat bekerja, tempat bekerja. Tetapi sebahagian daripada bentuk balasan tu sudah kita dapat juga. Balasan dalam bentuk kesenangan hati. Itu yang lebih penting, kebahagiaan itu. Kita rasa senang hati, kita ada qanaah. Kita ada rasa tidak ada rasa keluh kesah terhadap apa yang kita hadapi. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Sekali lagi kita lihat bagaimana iman dan amal soleh itu mesti datang sekali. Mesti datang sekali. Allah akan menjadikan perasaan kasih sayang orang ramai terhadap mereka di dunia ini lagi. Ini satu lagi. Jadi iman dan amal soleh itu mendatangkan rasa kasih sayang manusia terhadap kita, terhadap orang yang berkenaan. Jadi Allah janji di situ kepada orang yang ada iman, orang yang ada amal soleh, Allah akan kurniakan kepadanya wudda. Apa maksud wudda? Maknanya kasih sayang orang ramai terhadap mereka di dunia ini.
Itu dia yang sempat kita kongsikan antara kewajipan seorang Muslim, dan insyaAllah kita berhenti seketika, kembali bersama untuk topik seterusnya selepas ini. Air naik, banjir. Kalau yang berdepan dengan banjir tu, pastikan jangan panik. Selamatkan diri dan ahli keluarga ke kawasan yang lebih tinggi. Selamatkan dokumen-dokumen penting seperti kad pengenalan diri dan laporkan keadaan anda kepada ahli keluarga dan pihak berkuasa. Dapatkan perlindungan dan berpindah ke pusat pemindahan. Dan pastikan sebelum tinggalkan rumah, matikan semua punca bekalan elektrik di rumah. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dalam rancangan Tafakur Fiddin bersama dengan saya Mazlina Ismail dan tetamu yang dialukan Encik Muhammad Aslam Ahmad. Dan kita sambung perbincangan kita tentang buku Asas Akidah Islam dengan tajuk seterusnya, Encik Aslam. Ya, tajuk seterusnya adalah hukum dan bahagiannya. Saya. Hukum dan bahagiannya. Kita mulakan dengan pengertian hukum. Saya. Hukum artinya suatu ketetapan yang ditentukan kepada sesuatu. Seperti kita menetapkan putih kepada kapur tulis. Ataupun kita menidakkan putih kepada dakwat. Itu macam kita tahu. Kapur putih. Kapur putih. Ya. Dakwat hitam. Itu hukum secara mudah. Saya. Memahami istilah hukum ini adalah penting dalam mempelajari syariat Islam, terutama dalam masalah aqaid. Kerana dalam bahagian-bahagian hukum itu ada beberapa penentuan yang mempunyai pengertian-pengertian yang berlainan. Jadi bila kita sebut hukum ni ada banyak pengertian dia. Jadi kita nak tengok satu-satulah. Ya. Tadi makna yang mudah, kita kata makna yang mudah, makna yang sekali lalu. Saya. Bila kita tengok secara lebih lanjut, hukum ni ada bahagian. Pada umumnya hukum ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bila kita sebut hukum, dia ada 3 jenis hukum. Ya. Yang pertama, apa yang dikatakan sebagai hukum syarak, iaitu undang-undang yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui Rasulnya. Seperti sembahyang 5 waktu, itu wajib. Arak dan judi itu haram. Dan lain-lainnya. Maknanya ini hukum agama. Jadi hukum agama ni kita katakan sebagai hukum syarak. Yang ni pun kita nak kena tahu. Ni. Bila kita cakap tentang ilmu itu, ilmu tentang apa? Ilmu tentang hukum. Ilmu tentang hukum, apa yang betul, apa yang tak betul, apa yang hitam, apa yang putih, begitu. Jadi salah satu daripada cabang hukum itu adalah hukum syarak. Yang kedua, hukum akal. Yang kedua, hukum akal, iaitu ketetapan yang didapati melalui akal ataupun logik. Kita dapat ketetapan juga. Yang pertama tadi kita dapat ketetapan melalui tanzil, melalui wahyu Nabi SAW. Nabi kata arak hukumnya haram. Macam mana kita tahu? Nabi kata haram. Itu ketetapannya melalui syarak. Nabi tahu macam mana? Nabi dapat daripada tanzil, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita di situ. Riba hukumnya haram. Jual beli hukumnya halal. Begitulah seterusnya. Itu masuk dalam kategori hukum syarak. Jenis hukum yang kedua ni, hukum yang kita tahu bukan melalui Nabi, bukan melalui tanzil, tapi melalui akal, fikiran kita sendiri. Seperti 2 itu separuh daripada 4. Nak tunggu Nabi beritahu ke macam ni? Tak perlu. 2 itu separuh daripada 4. Kita tahu daripada akal kita lah. Kita fikir betul lah 2 tu separuh daripada 4.
Ataupun kita kata contoh hukum akal lagi, seseorang itu tidak boleh berada pada dua tempat dalam satu masa. Ya. Itu pun hukum akal juga, hukum akal. Ataupun Logik. sebahagian daripada sesuatu itu, keseluruhan sesuatu itu lebih besar daripada sebahagiannya. Maknanya sebiji kek itu, contohnya, tentunya lebih banyak daripada sepotong kek berkenaan. Saya. Macam mana kita tahu? Kita dah tak tanya dah tu. Maknanya kalau dia tanya, maknanya kita mungkin akan persoalkan orang ni akal dia ni kurang ke? Maknanya begitu. Kerana itu memang dah sesiapa yang berakal pasti akan tahu. Ini kita katakan hukum akal. Ya. Yang ketiga yang dikatakan sebagai hukum adat. Hukum adat. Bagaimana tu? Iaitu ketetapan yang didapati melalui percubaan dan kebiasaan, melalui eksperimen. Ya. Kebiasaan, kita tengok kebiasaannya ginilah hukumnya. Contohnya api membakar. Kebiasaannya api kalau terkena kain umpamanya, benda yang kering, dia akan membakar. Air menyejukkan, air memadam api umpamanya, dan sebagainya. Itu daripada kebiasaan, pemerhatian. Jadi oleh kerana kita tahu dah api itu sifatnya membakar, maka ada perkara-perkara yang tertentu kita tak boleh letak dekat api. Umpamanya di dapur kita takkan letak langsir yang labuh. Langsir yang labuh dekat tingkap dapur kita. Lepas tu dapur gas pun dekat. Macam mana kalau ditiup angin langsir tu menyambar. Jadi kerana apa kita tak buat begitu? Kerana kita dah tahu pada hukum adatnya langsir ni sejenis kain. Kain ini dia kena api, dia boleh terbakar. Jadi itu hukum adat. Jadi ada 3 hukum: hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Semuanya kita namakan hukum. Saya. Seterusnya pecahan hukum syarak pula. Yang kita kata hukum syarak tadi. Ada bahagian-bahagiannya pula. Hukum syarak itu ada 8 pecahan. Jadi bila kita belajar, kau pergi belajar apa, aku belajar hukum syarak. Jadi kalau kita kata kita belajar hukum syarak, maka perkara-perkara berikut inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita belajar apa yang wajib. Yang pertama, wajib. Artinya sesuatu amalan yang diberi pahala kepada sesiapa yang mengerjakannya dan diseksa kepada siapa yang meninggalkannya. Seperti sembahyang fardu, puasa bulan Ramadan dan lain-lainnya. Yang ni perkara yang wajib. Perkara yang wajib ni pun ramai yang tak tahu. Kalau ramai yang tak tahu, maknanya ramai yang tak tahu hukum syarak. Tak tahu apa yang wajib, tak tahu apa yang sunat, apa yang dia patut buat, apa yang dia tak patut buat. Jadi macam mana? Maknanya dia telah mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala menuntut ilmu. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala menuntut ilmu. Jadi menyebabkan dia tak tahu. Maka dia tak tahu, itu tanggungjawab dia. Kerana apa? Yang menjadi kewajipan dia adalah menuntut ilmu. Dia tak tahu, dia kena tuntut ilmu. Seterusnya. Yang kedua, sunat. Perkara yang sunat. Apa arti sunat? Artinya suatu amalan yang diberi pahala kepada sesiapa yang mengerjakannya. Itu sunat. Tetapi tidak diseksa kepada sesiapa yang meninggalkannya. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa, maknanya. Seperti mengerjakan sembahyang sunat. Nama pun sembahyang sunat. Membantu orang-orang miskin.
dan lain-lainnya. Jadi amalan-amalan yang sunat itulah. Yang ketiga, harus. Artinya suatu perkara yang boleh dibuat atau ditinggalkan. Seperti makan benda-benda yang halal di darat atau di laut. Makan, minum, pakai pakaian yang tertentu. Tapi kena tahulah apa yang harus. Dalam berpakaian ada yang wajib. Wajib itu menutup aurat. Wajib itu memakai pakaian yang diperolehi dengan cara yang halal umpamanya. Wajib. Itu wajib. Tetapi nak pakai warna apa, fashion apa, selagi mana dia tidak melanggar batas-batas tadi, maka dia harus. Jadi nak kena tahu semua itu. Yang keempat, makruh. Artinya suatu perkara yang diberikan pahala kepada sesiapa yang meninggalkannya, dan tidak diseksa kepada sesiapa yang membuatnya. Ini lawan kepada sunat tadilah. Seperti makan, dia bagi contoh sini, seperti makan ulam jering, petai, jeruk dan sebagainya. Ini jangan pula kecil hati orang yang suka makan jering, petai dan jeruk pula. Maksud di sini kerana makruh ni sesuatu yang ada kesan yang tak baik pada orang lain. Umpamanya, contohnya, kalau contoh kita berusaha ni, kalau makanan itu menyebabkan mendatangkan bau yang tak menyenangkan pada orang lain, itu punca jadi makruh tu. Bukan makanan itu sendiri yang tak baik. Makanan itu mungkin ada khasiat-khasiat yang tertentu, tetapi dia ada side effect dia. Side effect dia bau yang tak baik. Maka dia jadi makruh kalau sekiranya kita nak pergi sembahyang, nak masuk dalam majlis. Masuk dalam majlis, bau itu mengganggu orang lain, maka makruh, tak elok. Tapi kalau sekiranya kita boleh buat sesuatu, apa-apa petua ke yang kita boleh amalkan, setelah kita makan makanan itu, maka baunya itu hilang. Baunya itu tidak mengganggu orang lain, maka hilanglah yang makruh tadi. Itu maksudnya. Yang kelima, Cik Sam. Yang kelima, halal. Artinya suatu perkara yang diberi pahala kepada siapa yang mengerjakannya, dan tidak diseksa kepada sesiapa yang meninggalkannya, seperti memakan daging lembu dan sebagainya. Dia bertindak dengan yang harus tadi. Jadi halal. Tapi halal ni lawannya haram. Haram artinya perkara yang dikenakan hukumnya seksa kepada sesiapa yang mengerjakannya, dan diberi pahala kepada siapa yang meninggalkannya, seperti minum arak, bermain judi dan lain-lain. Ini haram. Yang ketujuh, sah. Artinya suatu perkara yang dikira betul dan terpakai, seperti mengerjakan ibadat salat dengan cukup syarat-syarat dan rukunnya. Cukup syarat, rukun anak kita dah tahu dah. Sembahyang itu wajib. Tapi tak cukup, nak kena tahu pula apa dia syarat sah dia. Apa dia rukun-rukunnya. Kerana kalau tidak sempurna syarat, tak sempurna rukun, tidak sah. Dia jadi tak sah. Jadi persoalan sah batal ini termasuk juga dalam hukum syarak. Jika tidak sah, dikira tidak mengerjakan. Kalau tak sah ke tak sah lah, maknanya dia kerjakan tapi sia-sia lah. Itu satu hal juga. Itu sebab itu kita sebutkan buat amal tanpa ilmu ni jadi sia-sia. Dia buat dah amal tapi dia tak ada ilmu yang cukup. Kerana dia tak ada ilmu yang cukup, maka benda yang benda dah penat-penat dia buat itu jadi sia-sia lah. Tak sah. Dan akhir sekali yang ke-8 adalah batal. Artinya suatu perkara yang dikira salah dan tidak terpakai, seperti salat yang tidak cukup syarat atau rukunnya. Jadi batal. Kita nak kena tahu juga bila sembahyang kita batal. Jadi kalau nak tahu bila sembahyang itu batal, kita nak kena tahu syarat dan rukun
Bila tidak dipenuhi syarat dan rukun itu, maka jadilah batal sembahyang itu. Jadi semua sekali ada 8 hukum syarak. Jadi kalau kita belajar hukum syarak, dia tak boleh lari pada 8 perkara inilah.